يا حامل القرآن قد خصك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن Alhamdulillah بالفضل wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa والإيجاد ashabihi wa man tabi'ahu wa wala وروح amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keredaanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan pada mereka jalan menuju kepada keredaanku. Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi alhamdulillah adik-adik, kita bersua pada hari ini untuk satu tajuk tazkirah yang Ustaz bagi, iaitu sendu. Sendu ni kalau ikut bahasa standardnya merujuk kepada hiba, sayu. Tapi kalau merujuk pada abang-abang awak ni, sendu ni slow ataupun tak semangat. Jadi kita rujuk pada takrif yang kedua, iaitu slow dan tak semangat. Okey, dalam kehidupan pelajar ni memang ada masa sendu dia. Punca bagi sendu ni sangat banyak. Cuma kita nak bincang pada hari ni ada beberapa saja kita ambil. Antaranya ialah satunya pesimis. Pesimis ialah tak yakin ataupun mudah putus asa. Ini berkait dengan psikologi lah. Kita tak yakin kepada diri kita sendiri. Kita negatif terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita tidak yakin kepada diri kita sendiri untuk bertindak. Yang kedua, puncanya mungkin juga gagal melihat kepada masalah secara objektif. Dia lihat masalah ni sebagai satu gunung yang menimpa kepala dia. Dia tak mampu rungkaikan masalah tersebut secara objektif. Mana yang betul-betul masalah dan mana yang bukan masalah, hanya sangkaan saja dan sebagainya. Dan yang ketiga, gagal memulakan tindakan. Dia tahu tu masalah tapi dia tak start untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah antara punca-punca menyebabkan kita ni jadi sendu, tak semangat, putus asa dan sebagainya. Yalah, dari segi logik pun tak 2-3 hari lagi nak pergi hifzi, berjuzuk-juzuk lagi tak tasmik. Memang pening lah. Begitu juga yang dah khatam, berapa hari lagi nak puasa, awal juzuk pun tak ingat lagi. Jadi memang pening, memang jadi sendu sungguh. Begitu juga dengan contohnya biologi, nak selesaikan masalah dalam uji kaji macam mana, sedangkan tajuk osmosis pun takrif osmosis pun tak tahu lagi. Itulah contohnya dak. Ada satu cerita, iaitu kura-kura jatuh dalam lubang. Cerita kura-kura masuk dalam lubang ni cerita rongan je, tapi beri kepada kita iktibar. Seekor kura-kura dia jalan dekat kawasan tempat tinggal dia. Dia jatuh dalam lubang, sebuah lubang yang tak berapa dalam, tapi dia tak boleh naik. Dia menjeritlah, tolong. Sehingga semua sahabat-sahabat dia, musang mari, ular mari dan sebagainya, semua tolong, mari dijenguk lubang untuk tolong dia. Semua tak mampu untuk tolong dia. Jadi naik dari lubang tadi. Sehinggalah mari gajah. Gajah ni dengan relaxnya hula belala dia. Tetapi kura-kura ni yang hula tangan dia, nak tak nak saja dia paut. Jadi jatuh balik licin, jatuh balik. Sehinggalah dia putus asa, dia kata tak mampu dah mu nak tolong. Baliklah, dia kata. Dia suruh sahabat dia semua balik. Sebab dia kata biarlah aku mampu seorang sini. Sahabat dia pun balik. Dia pun berenunglah diri dia, oh sedihnya aku, tak ada siapa boleh tolong aku. Macam manalah aku mati sini dah. Tak lama selepas tu dia dengar satu suara macam guruh kuat, dan wujudlah dia ni ada pengalaman dan ilmu. Dia tahu bahawa tu bunyi traktor, kereta gala. Kereta gala ni tayar besar deh. Jadi bila dia tahu benda ni, berdasarkan ilmu dia tahu kalau traktor ni lalu atas lubang tersebut, maka hacul bola dia. Jadi apa tindakan kura-kura ni? Dengan jarak yang logik lagi, dia usaha sedaya upaya dia untuk panjat lubang tu. Dan hasilnya dia berjaya. Dia berjaya untuk keluar daripada lubang tu dan balik ke tempat tinggal dia. Jadi sahabat-sahabat dia tadi, ular ke semuanya terkejut. Macam mana boleh keluar tak? Dia kata, mampulah kalau tak keluar, acul lebur aku. Sebab apa? Traktor lalu tadi. Jadi boleh pula keluar. Jadi kesimpulannya, kita pun gitu juga. Kita kena ada satu daya penolak. Dalam cerita kura-kura ni, daya penolak untuk push dia naik daripada lubang tadi, takut dilenyit oleh traktor tadi. Maka dia berusaha sungguh-sungguh untuk keluar. Maka dalam hidup kita kena cari sesuatu untuk push diri kita keluar daripada segala masalah yang berlaku. Okey, iktibar dari kisah ni, maka kita perlu sedar bahawa kita kena ada satu keyakinan diri untuk menyelesaikan segala masalah yang berlaku kehadap diri kita. Orang lain tak mampu nak selesai masalah kita, kita sendiri yang mampu menyelesaikan masalah kita. Jadi di sini ada beberapa tips untuk kita ambil dan bertindak. Yang pertama, kita kena yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena yakin juga kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keredaanku, maka
sungguh-sungguh aku akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk menuju keredaanku. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan kita juga kena yakin Allah Ta'ala janjikan kepada kita ganjaran jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Bukan sahaja. Dan hadis Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusur jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan untuk ke syurga. Syurga ni janji bagi orang yang menuntut ilmu, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kita kena yakin dengan benda ni. Dan keyakinan ini ibarat benih. Kalau benih kita pegang di tangan kita tanpa tanam, tak ada apa-apa hasil dia. Kalau kita nak hasil dia, kita kena tanam benih tersebut. Benih tersebut ialah keyakinan. Kita tanam benih tersebut, tapi lepas tanam tu kita kena jaga dengan usaha kita, maka baru kita dapat hasil, buah dan sebagainya. Jadi syarat utama ialah kita kena tanam dulu benih tersebut, iaitu keyakinan. Tips yang kedua ialah DTA. D duduk, T tulis, A atur. Kita kena cari satu masa dalam seharian kita untuk kita tulis. Kita duduk, kita tulis apa yang kita nak buat, dan seterusnya kita atur mana penting segera, mana penting tapi tak segera, mana tak penting dalam hidup kita. Barulah kita nampak mana yang perlu diutamakan, mana yang perlu terus ditinggalkan. Contoh main game. Kalau kerja kita tak selesai lagi, ngapa tasmik tak mampu lagi, takkan kita nak main game. Game tu kena tak dalam list paling bawah. Contohnya lah. Jika kita mampu aplikasikan benda ni, maka teratur hidup kita sehari-hari. Duduk, tulis dan atur. Okey, yang ketiga ialah mulakan tindakan sekarang juga. Fauran, al-an, now. Tak perlu fikir aku nak berubah, insah dah nak berubah. Bila nak mula? Minggu depan start kot. Tak ada. Mula sekarang. Sekarang kita terfikir untuk berubah, kita ubah pada saat ni juga. Tindakan kita bermula pada saat ni juga. Patah harap sebut sebuah syair. Dia kata, tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununun. Mu berangan-angan untuk jadi seorang ahli fiqh yang mana mampu mengeluarkan fatwa dan menyelesaikan masalah dengan relax saja. Maka tak logik. Dia kata wal jununu fununun. Gila tu banyak peseng. Antaranya duduk saja tapi mengharapkan kita menjadi faqih dan alim. Tu antara perkara gila. Begitu juga dengan tindakan kita nak habis Quran tapi tasmik malah ngapa. Jadi memang tak logik lah. Dan keempat, mulakan perkara yang kecil. Mulakan dengan perkara yang kecil-kecil, amalan yang kecil-kecil, tapi kita konsisten. Okey. Apa amalan kita kecil-kecil yang disiplin? Nak lepas sembahyang duduk kejap zikir. Cuba untuk zikir subhanallah semua 33 kali. 10 kali dulu kalau tak mampu. Maka biarkan benda tersebut menjadi amalan. Menjadi amalan. Setiap benda yang kita buat tersebut memberi kesan kepada jiwa kita. Tu dari segi amalan. Begitu juga dengan kita nak selesaikan masalah-masalah berkaitan dengan tasmik kita. Contohnya, kita ada 10 juzuk lagi tasmik. Kita fikir Allah 10 juzuk banyaknya. 10 juzuk, 20 muka kali 10, 20 kali 10, 100. Maksudnya banyak. Jadi kita jadi stres. Okey, kita mulakan sikit-sikit. Hari ni tasmik semuka. Tak fikir dulu yang banyak tu. Esok tasmik semuka. Okey, semua perkara yang disebutkan di atas hanyalah saranan, cadangan daripada orang luar. Yang mampu mengubah diri kita ialah kita sendiri. Jadi start hari ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan diri kita mampu buat. Duduk molek, tulis dan atur apa prioriti benda yang perlu dibuat. Mulakan sekarang dan konsisten dengan apa yang kita buat tersebut walaupun sikit. Semoga apa yang disampaikan ini dapat mampu membawa diri kita ke arah lebih baik di masa akan datang. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائم الترتيب